Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita masih dalam surah Al-Baqarah, dan Alhamdulillah jauh dah sebenarnya. Dan saya peringatkan berkali-kali, sebenarnya kalau anda kata kita nak hafal Quran, cara paling baik ni ikut kelas tafsir macam ni. Tapi every time ambil, dah seminggu sekali je kan, 3 ayat 2 ayat kan takkan tak boleh kot. Lagu 5-16 baris boleh hafal kan. Ini kan pula ini kan, kadang-kadang lagu televisyen tu kadang perasan tak dia ulang kali hafal lah. Jalur Gemilang lah, benda satu Malaysia semua hafal kan. Panggil anak kita pun hafal. Tapi kita tidak pasal pendedahan untuk berkali-kali tadi. Kita kadang benda simple je. Mana ambil ayat yang kita belajar, hafal. 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat kan. Berdasar pada kedudukan ni tadi kan. Kalau panjang sangat, ialah kita makan masa panjang. Tapi 2 ayat takkan tak boleh kot kan. Jadi kita kata kalau boleh hafal, supaya kita tahu makna, kita hafal ayat dia lagi lekat. Dia akan kekal pemahaman tadi. Tapi kalau kita tak hafal, kita belajar makna, kita akan lupa. Sebab kita tahu ayat apa yang kita belajar hari tu kan. Jadi faham Dan Alhamdulillah kita sampai dah hari tu kepada surah Al-Baqarah ayat 132 yang mana membincangkan berkenaan dengan Allah Ta'ala nyatakan wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah orang yang tak suka. Saya kata tu apa? Raghiba fihi raghiba an. Raghiba fi raghiba an. Saya kata raghiba dalam bahasa Arab di satu kalimah yang meaning dia bertukar berdasar pada kata sendi yang diletakkan, berdasar pada huruf yang diletakkan lepas dia. Kalau anda kata lepas dia fi, yarghabu fi, raghiba fi, maksud dia suka. Kalau raghiba atau raghiba an atau yarghabu an, maksud dia tak suka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, dan siapa, dan tiadalah yang tak suka tiadalah orang yang, tidaklah siapa yang tak suka tak sukakan agama Ibrahim, cara Ibrahim beribadat, akidah dia, kefahaman dia, cara hidup dia, melainkan apa? Orang yang bodoh diri dia. Untuk bodoh dari kami telah, kenapa Ibrahim patut diikuti? Kerana dia telah dipilih Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat dia kalangan orang yang soleh. Allah Ta'ala pilih dia, Allah Ta'ala tentukan kedudukan dia yang terbaik. Datang kita tak nak ikut dia, rugilah. Okey. Kalau kita mana, dan Allah Ta'ala buktikan benda dia, Allah Ta'ala nyatakan ketika Tuhan berkata pada dirinya, Tuhan dia, idza qala lahu rabbuhu aslim, menyerahlah engkau. Qala aslamtu rabbil alamin, dia kata aku menyerah, aku berserah kepada Tuhan sekalian alam, aslamtu rabbil alamin. Kita sampai kat situ ayat kita bincangkan mengenai Ibrahim alaihissalam dia menyerah kepada Allah Taala, maka Allah Taala beri kepada dia apa yang ikut lepas tu jadi secara kadar dan juga secara syarak, dua-dua sekali. Bila dia patuh dengan secara dengan kehendak Allah Taala, maka kadar dia pun Allah Taala elokkan. Nanti kita sekarang ni disuruh supaya kita beramal baik, supaya apa berikutnya akan jadi bertukar baik juga. Pasal kita kata kita ada 2 qadar. Qadar Allah Ta'ala ada 2. Satu syar'i yang Allah Ta'ala nak kita buat, yang kadang-kadang kita langgar juga. Kadang-kadang kita langgar. Allah Ta'ala kata jangan buat ini, jangan buat itu, kita langgar. Okey. Yang ini qadar, panggil ketentuan Allah Ta'ala, yang dipanggil syar'i. Yang Allah Ta'ala nak kita buat tapi kadang-kadang kita tak buat. Satu lagi qadar apa? Qadar kauni yang Allah Ta'ala jadikan tabi'i pada diri kita. Contoh macam suka buah ini, benci buah itu dan sebagainya, itu qadar kauni. Kan ada orang lahir-lahir tu tak nak makan durian, paksalah mana pun muntah-muntah dia makan durian, tak nak sekali-kali. Ada orang tu lahir-lahir terus nak makan durian kan, suka gila dengan durian. Benda-benda tadi kita bukan kita paksa, itu kauni. Tapi qadar kauni ni, tabi'i, perangai dan sebagainya, boleh dijadikan Allah Ta'ala bagus dan elok bila orang tadi dia ambil qadar syar'i. Macam Ibrahim AS, Allah kata aslim, menyerahlah engkau. Lepas tu dia kata apa? Aslam rabbil alamin, aku menyerah pada Tuhan sekalian alam. Di situlah Allah Ta'ala jadikan dia ni sebagai apa? Sebagai orang yang kena jadi ikutan. Start daripada situ Allah Ta'ala jadikan dia apa? Dia lepas tu dia ni apa? Milah Ibrahim tadi, itulah dia yang dimaksudkan. Maksudnya dia tidak tak ada dakwa dakwi, tak nak pendengar, tak ada. Tapi start permulaan tadi bila Allah Ta'ala kata ni, dia akan
terima. Dia ikut yang syar'i, yang kauni akan jalan. Macam kita kata kita nak perangai yang elok kan. Macam kita kata manusia ni perangai ada macam-macam. Ada garang, ada malas. Kan ada orang tu perangai macam ni, ada orang perangai macam tu. Macam-macam perangai kita kata ada pada manusia. Tapi perubahan tadi akan berlaku macam dalam Al-Quran Allah Taala nyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak ubah pada satu apa yang ada pada satu kaum tadi sehingga mereka ubah apa dalam diri mereka, apa pada diri mereka. Mereka ubah yang apa? Syar'i, maka yang kauni akan ikut. Yang kita bincangkan itu di akhir ayat kita bincangkan, Allah Taala nyatakan Al-Quran dan surah apa? Dan surah Al-Lail kan. Surah Al-Lail ayat ke-5 sampai 10. Allah Taala nyatakan, fa amma man a'ta wattaqa, adapun sesiapa yang memberi dan juga bertakwa, mana dia infak harta dan juga bertakwa. Maksudnya ini apa? Syar'i. Syar'i kan, syar'i lah. Wa saddaqa bil husna, dan percaya ganjaran akhirat. Ini pun syar'i. Mana Allah Taala suruh kita buat. Mungkin kita tak tahu, kita kena belajar. Kita faham, kita kena upgrade iman kita. Kena tambah keyakinan kita. Mana ini kita kejar yang syar'i. Yang Allah Taala nak kita buat, yang kadang-kadang kita tak buat. Okay, ini kena buat. Okay, yang kita Allah Taala, okay, kejar syar'i ni, Allah kata apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk yang apa? Yang mudah, yang baik, yang elok. Assalamualaikum. Mana? Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun siapa-siapa yang bakhil, kedekut, wastaghna, dan tak perlu, tak berharap Allah Taala. Tak ada rasa pergantungan Allah Taala. Maksud dia tak ikut yang syar'i. Yang syar'i tadi dilanggar. Wa kadzdzaba bil husna, dan tak percaya dengan ganjaran akhirat. Allah Taala kata fasanu yassiruhu lil musra. Kami akan mudahkan dia untuk apa? Kepayahan. Mudah masuk neraka. Mana dimudahkan ke mana berdasar pada apa? Qadar syar'i tadi. Faham? Jangan kita salah faham. Ada orang kata macam ustaz dia kata tentu ahli neraka di syurga kan? Tentu neraka syurga tadi itu qadar tu berlaku dengan lepas apa? Syar'i tadi. Bukan qadar tu qadar kauni terus lahir terus masuk neraka, tak boleh. Allah Taala tak zalim macam tu. Mana lahir terus masuk neraka. One way ticket to the hell. Mana ada? Atau one way ticket to the heaven. Tak ada. Lahir anak imam ni terus masuk syurga. Best tu. Kan? Lahir anak ni. Sedangkan bukan kita pilih. Kita pilih lahir macam mana. Jadi qadar kauni syar'i ni kena faham. Ini benda-benda macam ni kita kena perhatikan balik. Jadi seorang tu nakkan baik diri dia, maka dia kena apa? Dia kena beramal dan juga cari supaya apa? Supaya dapatkan iman tadi. Bukan tunggu. Tak apa, kalau adalah. Tak ada nak macam mana? Tak dapat hidayah. Kesian. Tak, betul, tak dapat hidayah, kesian. Tapi syar'inya apa? Syar'inya apa? Yang Allah janjikan apa? Kalau kamu buat ini, kamu akan dapat ini. Macam Nuh AS ketika dia janji untuk kaum dia kata apa? Faqul tastaghfiru rabbakum. Aku kata pada kaumku, wahai kaumku, dia kata Allah, aku kata pada kaum aku, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah pada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Dia ni Maha Pengampun. Kalau kamu minta ampun dengan dia, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan utus kepada kamu langit dan mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan panjangkan kamu, banyakkan kamu daripada harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dia akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Maksud dia istighfar ni apa? Qadar ketentuan kehendak Allah Taala yang apa? Syar'i. Yang ni harta, hujan, ini kauni. Nak yang ni bertukar, ni dulu. Faham tak? Nak ini bertukar, ini dulu. Bukannya kita kejar macam dah takdir nak buat macam mana, hujan turunlah, tak turun nak macam mana. Tahu syar'i dia apa? Syar'i, soalan syar'i yang Allah Taala nak. Mana syar'i, qadar syar'i, qadar kauni ni kena jaga. Yang kauni ni kita tak boleh buat apa sebenarnya. Ini usaha dengan diri kita tak boleh tukar apa-apa. So contoh macam kita lahir anak siapa, nak tukar macam mana? Kan tukar tu atas nama surat beranak dia lah, tapi hakikinya anda anak siapa, boleh tukar? Tak boleh. Orang tu anak Arab kan, memang lahir orang Arab, datang kita letak bin kita, memang budak tu memang bukan anak kita. Nak cakap macam mana kan? Mana pusing mana pun dia tak akan tukar. Kalau budak tu pun macam orang kata lahir anak miskin, anak orang kaya pun tak tukar, tak boleh minta. Jangan buat solat hajat. Kan, buat solat hajat ke, panggil satu dunia pun doa, tak akan bertukar. Kenapa tak akan bertukar? Sebab itu kauni. Tapi yang syar'inya, yang kita kata yang akan menukarkan kauni ni, contoh macam ini yang tak boleh tukar salah. Ada contoh macam bab hujan turun ke tidak dan sebagainya. Atau turun di mana? Atau ribut sebagainya. Di sini ini qadar yang kauni, tapi syar'i dia akan pandu. Mana bawa dia ke mana tu akan berlaku. Macam perangai manusia lah. Macam saya kata tadi, para sahabat sendiri contohnya. Diorang ada seorang ni, contoh macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, garang. Pantang siapa sikit, dia tarik pedang. Ini ada orang sikit, ya Rasulullah, biarkan aku pancung kepala si munafik ni. Every time. Memang dia garang.
Ada yang duduk lembut je, macam Uthman bin Affan, lembut sangat. Ada orang tu, kita kata masa dia setiap para sahabat dia perangai dia, ada perangai. Tapi bila ada iman, perangai tu tadi ikut iman. Faham tak? Maksudnya orang tu lahir macam mana, lantakkan dia. Tapi apa? Perangai dia tadi akan bertukar bila dia, masa dia terima Islam tadi, dia terima untuk beriman, maka Allah Ta'ala jadikan dia punya perangai, disalurkan marah dia kepada Allah. Marah dia kerana Allah saja. Benci dia pun kerana Allah saja. Bukan kerana apa orang nak. Bukan kerana dapatkan keredaan manusia, tidak sekali-kali. Nampak tak? Dia jadi tabi'i perangai dia makin ikhlas, makin betul, lepas apa? Syar'i. Nak supaya kita dapatkan hati yang ikhlas, syar'i buat dulu. Ni kadang-kadang duduk syar'i tak buat. Kehendak Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala arahkan tak buat. Nak supaya apa? Doa makbul. Ini kau ni lah. Kan doa kita makbul ke tidak ni, kan makbul ke tidak doa kita, jadi ke tidak, itu kita pulang pada Allah Ta'ala. Okay, ataupun kita kata berubah tak keadaan kita, semua tu itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi dalam syar'inya Allah Ta'ala kata buat ini, kita buat aturan tadi, baru yang ini akan bertukar. Faham? So Ibrahim AS dijadikan sebagai pilihan Allah Ta'ala sebab dia apa? Bila Allah Ta'ala kata kepada dia, aslim, menyerahlah. Dia pun kata apa? Qala aslamtu lirabbil alamin. Dia kata aku menyerah pada Tuhan sekalian alam. Dia tak lari daripada apa yang diletakkan kepada dia sebagai arahan Allah Ta'ala. Jadi dan Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wa wassa biha Ibrahimu banihi. Wassa biha Ibrahimu banihi, dan mewasiatkan dengannya, dengan agama ni, Ibrahim. Kepada siapa? Kepada anak-anak dia. Wa Yaqub, dan juga Yaqub pun buat benda yang sama. Dia kata apa? Ya bunai innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah pilih untuk kamu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dengan Islam. Maksud dia, kalau kamu kejar, mana kamu apa dah pilih, Allah tak pilih untuk kamu agama ni, maka janganlah kamu mati melainkan dengan Islam. Maksud dia, kalau kamu buat benda berkenaan, macamlah ambil qadar syar'i, maka dia akan jadi qadar kauni. Mana kita nak mati macam mana, Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi dalam masa nak akan benda berkenaan, kejarlah yang syar'i, buatlah yang amal ni tadi, yang ini akan ikut. Faham Baik, sambung hari ni. Ayat yang baru, itu ayat 133, 134. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Berfirman Allah Ta'ala menghujah ke atas golongan musyrik kalangan Arab. Siapa mereka ni? Anak-anak Ismail alaihissalam. Memang kita kata musyrikin Arab ni kebanyakan mereka kalau bukan yang apa, kabilah Jurhum kan. Kan dia kabilah-kabilah yang datang dari Yaman tinggal dengan tinggal dengan Hajar di Makkah. Kabilah tu datang tinggal dengan mereka. Tetapi secara asasnya sebenarnya kita kata orang-orang yang di Quraisy itu sendiri, mereka itu keturunan Ismail alaihissalam. Mereka pasal Ismail alaihissalam itu anak Ibrahim alaihissalam, dia kahwin dengan Arab Jurhum. Anak mereka inilah, daripada anak dia inilah yang turunnya apa? Dari Quraisy, kabilah-kabilah yang ni kan. Bani Hashim, Bani Al-Manah sebagainya, Bani Makhzum, semua turun kat situ. Dari keturunan itu. Keturunan satu lagi yang kita kata Arab asal, Arab yang Yaman ni, Arab asal ni dia kita kata keturunan para anbiya juga, macam kita orang Melayu. Bukan Arab, tapi bukan daripada keturunan Yaqub, tapi Nabi juga, Nabi Adam. Jangan sini lah. Pasal manusia ni kadang tak jadi anak Nabi pun dia boleh capai kedudukan tinggi, duduk bersama para anbiya. Ada di kalangan anak-anak Nabi duduk bawah sekali, kan, tak duduk dengan Nabi pun. Faham tak? Benda-benda ni berlaku dalam Al-Quran Karim. Kita lihat dan surah Hud, kisah Nabi Nuh dengan anak dia. Benda berkenaan, contoh Allah Ta'ala berikan kepada kita bahawa benda tu bukan jaminan. Dapat bagus, alhamdulillah. Kalau lahir anak Nabi, alhamdulillah. Tapi benda berkenaan, benda tu pilihan Allah Ta'ala, bukan kita pilih nak lahir anak siapa. Jangan kita take for granted, tak belajar pula. Kan, kerana bapak saya ni wali ulama, tak belajar. Ramai orang yang bapak dia ulama, anak dia tak jadi ulama pun. Benda ni bukan warisan. Maksud dia kena effort tu kena buat, usaha kena buat, barulah kita jadi seperti yang kita kehendaki. Kita kejar dengan syar'i, dapat yang kauni, dapat yang Allah Ta'ala atur untuk kita.
Jadi orang musyrik yang Allah Ta'ala menghujah dalam ayat ini kepada golongan musyrikin kalangan Arab, itu siapa? Anak-anak Ismail. Dan kata orang kafir dari kalangan siapa? Dari kalangan Bani Israel. Siapa dia mereka? Iaitu anak-anak Yaqub. Anak-anak Yaqub alaihi salam. Anak-anak Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Kerana bahawa Allah Ta'ala cerita kat sini bahawa Yaqub apabila datang pada dia kematian, dia wasiatkan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ya? Dia kata kepada anak dia, dia kata ma ta'buduna min ba'di. Dia kata kepada Allah Ta'ala kata kat sini, adakah kamu semua saksi ketika mendatang pada Yaqub kematian, ketika mana dia kata pada anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di, apa kau nak sembah selain aku, selepas aku daripada aku, selepas tiada ketiadaanku, apa kamu akan sembah, apa kamu akan sembah? Ni tanya kata-kata Yaqub alaihissalam. Lalu dia kata apa? Kerana Yaqub mewasiatkan benda yang sama seperti Ibrahim wasiatkan, okey. Apabila datang kepada dia kematian, dia wasiatkan anak dia untuk mengabdikan diri Allah Ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukan kepadanya. Lalu dia kata kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa kamu nak akan menyembah selain selepas daripada ketiadaanku? Ma ta'buduna min ba'di, apa kamu akan sembah selepas daripada ketiadaanku? Mereka berkata, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami sembah Tuhan kau, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapa-bapa engkau. Siapa? Ibrahim, Ismail dan juga Ishaq. Okay? Dan ini daripada bab apa? Bab umum. Kerana Ismail ini bapa saudara dia. Kan kita kata pasal Ishaq dengan Ibrahim, dengan Ismail, Ishaq dengan Ismail adik-beradik. Lain mak. Maka anak kepada Ishaq itu Yaqub, kira Ismail tu adalah pangkat bapa saudara dia. Dekat sini kita kata, tapi dan lafaz sama digunakan oleh dekat sini menunjukkan bahawa pengisytiharan yang dibuat oleh apa? Oleh Yaqub alaihissalam kepada anak-anak dia. Okey, dan anak-anak dia pegang apa yang dia ajarkan. Bahkan anak-anak dia mengisytiharkan, kami akan sembah Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq. Maksudnya mereka tahu berkenaan Ismail alaihissalam. Okey, mereka tahu bahawa mereka para anbiya tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahan wahida, Tuhan yang satu je. Itu maksud kami mengesakannya, mengesakan dia atau mensatukan dia, menunggalkan dia dalam tajuk ketuhanan. Dan kami tidak tidak akan menyekutukan dengan sesuatu benda pun. Maka ketuhanan tadi milik Allah Ta'ala semata-mata. Ilahan wahida. Mana kita kata Allah Ta'ala Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain. Dalam masalah apa? Penciptaan, dalam masalah pentadbiran, dia semata-mata, tak ada yang lain. So, jangan kita kata mengaku Allah Ta'ala Tuhan, jadikan alam ini dialah kuasa yang terbesar, tetapi kita minta pada yang lain dengan alasan bahawa ikhtiar. Alasan dengan apa? Ikhtiar. Tak boleh. Kerana di situ dia kata ruang salah kita. Kalau kita tak sihat, sakit, jumpa doktor. Doktor cek badan kita, tengok apa benda yang salah, tengok apa yang kita silap makan dan sebagainya, jumpa doktor ada hal. Tapi kalau sakit-sakit tadi, kita rasa ada orang ada kuasa untuk sembuhkan kita dengan secara gaib, masalah. Dia tak boleh. Benda ni tadi kita kata salah, kerana nak menyembuhkan secara gaib ni Allah Ta'ala saja. Tanpa kita sangka-sangka, tiba Allah Ta'ala sembuhkan kita. Itu tak betul hal. Tapi kadang-kadang ustaz tu pegang, jadi. Tak ada. Itu masalah sikit. Kena perhatikan balik. Bab ni jaga. Banyak orang kita tak faham. Dia kata saya sembah Allah Ta'ala aja. Betul, tapi masalahnya pentadbiran, kan? Perlindungan, pertahanan dan sebagainya, jaga rumah kamu siapa sebenarnya yang kamu minta? Kamu minta ustaz tadi kan, campak air ni, campak cuka dan sebagainya, konon untuk halang hantu. Masalah lah. Sedangkan Allah Ta'ala suruh isti'adah. Allah Ta'ala suruh mengandung ajaran Nabi, suruh baca Al-Baqarah. Tak nak buat yang tu, tapi nak apa? Alternatif, kan? Tukar. Tak nak buat syariat Islam, buat syariat Ustaz Adli. Buat. Kan? Tak boleh. Salah. Benda itu salah. Tak dibenarkan. Baik. Wa nahnu lahu muslimun, kami kepadanya golongan yang menyerah. Itu taat, tunduk. Taat dan juga tunduk. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat yang ke-83. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahu aslama fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan kepadanya, kepada Allah Ta'ala tadi, menyerah sesiapa yang di langit dan juga di bumi secara taat atau secara paksa, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Taat dan paksa ni macam mana? Taat, kan kita kata taat ialah yang mukmin lah. Paksa pun kena menyerah juga. Macam mana? Sebenarnya macam ni. Manusia ni tak faham. Dia lihat diri dia ni macam apa dia kehendak, itu dia nak jadi. Sedangkan Allah SWT jadikan pada diri dia ni benda yang dia tak kawal. Banyak. Kan sel badan dia nak kedut ke tidak. Kan kulit dia makin tegang ke makin kedut. Kemudian apa, janggut nak tumbuh mana, panjang mana, lebat ke tidak. Kan ada orang tak ada jambang, beria nak jambang. Kan ada orang tak ada jambang, beria cukur jambang.
kan kerenting ke tidak. Jadi benda tadi macam ni, ini kawalan Allah Ta'ala. Ini bukan aturan kita. Ini bukan pusing mana pun, ini aturan Allah Ta'ala. Yang kita kata sel-sel badan kita ni taat pada Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala. Nak tumbuh mana, nak panjang ke tidak, nak gelap ke putih balik dan sebagainya, semua arahan Allah Ta'ala. Mana kita tahu bahawa ini adalah aturan Allah Ta'ala, menunjukkan apa? Allah Ta'ala kata, dan kepada Allah Ta'ala lah menyerah sesiapa di langit dan di bumi. Secara apa? Taat ataupun secara apa? Paksa. Maksud taat ni dengan cara kita kata Allah Ta'ala perintahkan, kita patuh. Ini syar'i lah. Kalau tidak apa? Secara paksa dengan apa? Kau ni. Kan sel badan kita nak tumbuh ke tidak, nak jadi anak ke tidak, cacat ke tak cacat. Benda tu bukan kita kawal. Faham tak? Bukan kita kawal. Panjang mana jari akan tumbuh. Kan ada orang kita tak jari dia panjang. Badan pendek jadi panjang. Ada orang badan panjang jadi pendek. Metok jari dia. Benda tu ni siapa yang kawal? Allah Ta'ala. Mana maksudnya sel-sel badan ni tak ada siapa? Tak pada Allah. Walaupun badan yang kita, Tuhan punya badan ni, perasan lah. Oh, saya lah sekian, saya lah sekian. Dia lupa Allah Ta'ala yang apa? Berikan badan tadi. Yang badan tadi apa? Sebenarnya patuh pada Allah Ta'ala je. Nak mati tak mati jantung kita, mana kita boleh kawal? Hidupkan balik, pasang bateri ke? Kan? Kita boleh kawal. Mana jantung tu nak berhenti bila? Macam otak kita nak berhenti berfungsi bila? Ada orang belajar-belajar nyanyuk. Ada orang tak belajar-belajar, tak nyanyuk pun. Okay, maksudnya sel otak tadi nak berhenti tumbuh ke tidak? Siapa yang kawal? Allah Ta'ala. Kan apa? Kerotin, apa dia? Yang ni, menegangkan kulit apa? Collagen. Kan? Benda tu lapisan tu hilang. Nak hilang kita hilang. Ada orang sampai tua-tua kita nampak macam muda lagi. Ada orang baru muda dah tua-tua dah. Ada orang beruban. Ada semalam kawan saya datang. Dia ni apa dia beri aman. Dia datang ke Malaysia. Jadi lama saya tak jumpa dia. Dia kata macam beruban banyak je uban kau, saya kata dengan dia. Dia kata umur dia kata. Umur. Dia benda ni bukan kita kawal. Sel badan kita taat pada siapa? Allah Ta'ala tak taat pada kita. Kita peganglah badan ni. Tapi sel badan kita, tulang kita nak patah tak patah, nak sambung balik ke, cepat sambung, lambat sambung, luka badan kita dan sebagainya, semua berkawalan Allah Ta'ala. Sebab kenapa bila orang kena kencing manis, heboh tak ubat, dia tak nak ubat, tak nak baik lah. Dia cakap apa? Dia tak nak, dia degil. Sel tu kata tak nak dengar cakap. Kita letak ubat, tampal ni, tampal plaster, jahit balik, dia tak nak lekat. Nak cakap ni. Sel tu nak ni. Jadi tu yang potong tu. Tak dengar cakap. Tak dengar cakap siapa? Cakap kita. Allah Ta'ala pun cakap, dia dengar. Kalau tak kata matilah kau, dia matilah. Hiduplah kau, dia hiduplah. Berkembanglah kau. Kanser dan sebagainya. Sel tu patuh pada Allah Ta'ala. Kau patuh pada kita. Faham tak? Kita boleh try lah. Ada orang lepas kena kemoterapi, tetap datang juga kanser dia. Ada orang tak ada kemo pun boleh hilang kanser dia, berhenti macam tu je. So maksud dia yang kawal sebenarnya siapa? Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, dan kepadanya lah menyerah siapa yang di langit dan juga di bumi. Taat ataupun terpaksa. Dan kepada dia lah mereka akan dikembalikan. Dan Islam ini adalah agama para anbiya seluruhnya. Semua para anbiya adalah agama adalah Islam. Cuma nama agama tadi kalau kita perhatikan balik disebut Yahudi atau Nasrani. Bukan Isa tak pernah kata agama dia Nasrani. Dan orang Nabi Musa tak pernah kata agama dia Yahudi. Yang orang pengikut dia menamakan ikut nama berkenaan. Bahkan sejarah penamaan tadi kita boleh tahu siapa bagi nama. Relate pada siapa. Dan lawak yang kadang macam bila kita tahu daripada Yahudi kan. Bila Nasrani Nasara, dia kata Nazarus, ada kata pembantu Isa. Tapi Isa ni kata agama dia apa? Itu masalah dia. Kita kata para anbiya tu ni tak isytiharkan, tapi dia orang tak pegang apa yang sebenarnya diajarkan oleh para anbiya tadi. Mana Ibrahim tak pernah jadi Yahudi Nasrani. Datang-datang kaum dia bawa anak cucu dia pergi nak namakan agama dengan nama pelik. Sedangkan Ibrahim ni Islam, menyerah, patuh, cinta kepada Allah Ta'ala. Maka anak cucu dia sepatutnya menyerah, patuh, tunduk kepada Allah Ta'ala, submit dan sebagainya. Tak ada timbul masalah. Mana orang yang menyerahkan dia punya kehendak dia, patuh pada Allah Ta'ala, maksud dia Muslim. Kan bila Allah kata ya ke tidak, dia patuh sekali. Dia Muslim. Pasal apa? Dia submit pada apa? Perintah Allah Ta'ala. Dia submission, total submission kepada arahan Allah Ta'ala, maka dia Muslim. Itu lafaz dia yang datang. Islam ni penyerahan. Islam ni adalah penyerahan. Jadi Islam ini adalah agama para anbiya semua sekali. Sekalipun berbeza-beza syariat mereka dan berbeza-beza berlain-lain tata cara mereka, cara kaedah mereka berlainan, tapi still agama dia adalah Islam. Macam kita kata Ibrahim Adam alaihissalam, dalam syariat dia boleh untuk anak dia kahwin sama sendiri pasal nak kita kata tak ada manusia lain selain dia.
Maka perkahwinan anak dia, lahir kembar, dia lahir kahwinkan silang-silang, itu syariat dia. Kan syariat dia. Tapi dari masalah penyerahan kepada Allah Ta'ala semata-mata. Mana masalah wahyu Allah Ta'ala untuk mereka, apa patut buat, apa patut tinggal, bentuk solat, cara puasa dan sebagainya, terpulang pada Allah Ta'ala. Berdasar pada zaman mereka. Macam tu atas pada zaman sebelum kita ni, macam hadis Sahih Muslim. Nabi ceritakan berkenaan dengan bila Nabi kata apa? Aku datang dengan agama Islam ni yang samha, yang sederhana, yang mudah. Yang mudah, yang tak payah, yang pemaaf. Zaman dahulu Nabi kata orang sebelum kamu dahulu Nabi kata kalau kena pada mereka baju mereka atau kulit mereka, baju mereka atau kulit mereka, air kencing mereka sedikit kena, qaradahu bil maqarib, mereka gunting dengan gunting. Kalau baju kita faham lah, kena ni kulit ni, macam tu sekali cara mereka melaksanakan ibadat. Hatta Ibrahim Musa ni pernah suruh kaum dia untuk bunuh diri sebagai tanda taubat. Ini syariat dia. Total submission pasal kaum dia tadi, submission Allah Ta'ala tak ada. Jadi diuji kaum dia dengan benda tersebut. Total submission dia tidak ada. Mana arahan Allah Ta'ala tu mereka boleh lagi mempersoalkan, langgar. Allah Ta'ala kata suruh beli lembu apa? Lepas tu bila kata lembu tak tua tak muda, warna apa? Bagi tahu warna kuning, dia tanya pula apa dia, tak boleh tahu. Dia macam ni, faham tak? So konsep dia, mereka tak ada total submission daripada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sentiasa rasakan bahawa boleh lari, dia akan itu tajuk dia. Boleh lari. Mana ruang nak lari? Ini kita kata benda ni yang kita kata berlaku. Mana-mana agama-agama lain semuanya datang dengan fahaman manusia. Sebab mana nak pinpoint mana tempat nak lari? Loophole. Tempat boleh larikan diri daripada arahan Tuhan. Di belah mana? Dalam Islam tidak ada. Anything perintah Allah Ta'ala, anything arahan Nabi SAW, kita apa? Total submission. Macam tu para anbiya sebelum ini. Dipuji golongan yang mengikut mereka kerana apa? Total submission. Tu je. Sedangkan berlainan dia pun syariat dan juga bercanggahan atau berbeza-beza mereka punya manhaj. Tata cara mereka. Ada Nabi datang tegur masalah akhlak je. Ada Nabi tegur masalah timbangan. Ada Nabi tegur masalah sombong. Kaum dia sombong macam Nabi Hud AS. Kaum dia sombong. Kuat badan, dia sombong. Dan dia rasa tak man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Tak ada siapa dia kuat daripada kita. Dia, macam tu, dia seronok dia seorang. Dan dia kata khayal berkenaan dengan kekuatan masing-masing. Di mana setiap bangsa tadi berbeza tata cara Nabi berkenaan berdasar kepada apa? Berdasarkan kepada kaum tu sendiri, zaman dia macam mana. Tapi agama dia tetap apa? Penyerahan kepada Allah Ta'ala. Mana wahyu tadi tetap datang dan Nabi tadi akan ajar kaum dia apa Tuhan nak kamu kena buat supaya kamu disayangi, apa Tuhan murka kamu kena tinggal supaya kamu tidak dibenci. Itu je. Dua tu je. Itu Islam lah, penyerahan kepada perintah Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan surah Al-Anbiya ayat 25. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Dan tidaklah kami utuskan tidaklah kami utuskan sebelum darimu, hai Muhammad, min rasulin, seorang rasul pun, illa melainkan nuhi ilaih, kami wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahawa tiada Tuhan melainkan selain aku. Allah Ta'ala kata tiada Tuhan selain aku. Itu Allah Ta'ala kata fa'budun, maka sembahlah aku. Itulah benda yang dikehendaki dan semua para anbiya bawa benda yang sama. Tiada Tuhan lain selain Allah Ta'ala tu. Dan kita di sini kita kata kalau satu ni satu guideline nak tahu agama tu dari Tuhan ke tidak, samawi ke tidak, cek berkenaan dengan tajuk apa, Tuhan satu ke tidak. Diajar dekat Tuhan satu. Kalau tak diajarkan Tuhan satu, atau tak diajar berkenaan akhirat, tak diajarkan berkenaan dengan apa syurga neraka dan sebagainya, kebangkitan sebelah kematian, maka automatik agama itu bukan agama dari Tuhan. Itu ideologi falsafah manusia macam Confucius, ataupun contoh macam apa, macam Buddha. Tak ada apa dia bayangkan atau mungkin diselewengkan, wallah taala alam. Tapi dari segi asasnya, bila tidak ada isytiharan Tuhan itu hanya satu, syurga neraka tak dibincangkan, akhirat tak dibincangkan, kebangkitan selepas mati tak dibincangkan, maka automatik itu bukan agama daripada Allah Ta'ala. Automatik bukan agama Allah Ta'ala. Tak faham macam tu ya? Itu dia punya formula dia. Kalau anda kata kalau tidak pasal kerana dalam ayat ni, dalam surah Al-Anbiya 25 ni, memang Allah Ta'ala isytiharkan, dia kata tidak kami utuskan seorang rasul pun kecuali kami wahyu pada mereka, padanya hendaklah kamu kata ajar manusia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka apa? Sembahlah dia, sembahlah Allah. Itu je. Tak ada lain. Nabi tadi bukan datang untuk sibuk tentang ekonomi, tak ada. Bukan kerja dia.
Memang ada para anbiya yang tegur orang yang rosakkan timbangan, contoh macam Nabi Syuaib. Kan kita baca dalam seruan dia kepada kaum dia, la takful mizan. Mana jangan kamu rosakkan mizan. Mana kamu rosakkan timbangan. Timbangan bukan Daci BN tu. Timbangan ni, timbangan jual beli ni. Mana maksud dia mereka sentiasa suka menipu berkenaan timbangan. Bahkan dalam Islam benda tu seruan Nabi Yaqub tu masuk sampai ke Islam. Bila kita baca surah Al-Mutaffifin, wailul mutaffifin, kelakaanlah bagi orang-orang yang meringan-ringankan ringan-ringan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Bila dia menuntut barang daripada orang ramai, timbangan, yastawfun, mereka cukupkan. Jangan kurang 1 mikrogram. Bukan 1 gram, mikrogram. Sebaliknya, wa idza kaluhum, kalau dia timbang untuk orang pula, untuk hak orang, aw wazanuhum, atau disukat untuk orang, yukhsiru, mereka kurangkan timbangan. Cukup-cukup tu dah tak boleh lebih. Ni mahal dia kata. Ni tak boleh ni, payah. Untuk tu kadang-kadang toki emas sebagai kan jaga buat ni. Siapa jaga emas kadang kita bab kurang lebih ni bahaya dia sikit je. Pasal kita kata kadang-kadang kita punya niat lebihkan hak kita, kurangkan hak orang. Benda macam ni kita kena walaupun seruan asal kita dengar dalam Al-Quran Karim timbul pada Nabi Syuaib AS kepada kaum dia, tapi seruan tu sampai pada zaman kita. Sampai zaman ni. Faham tak? Tapi kita tahu jadi setiap nabi tadi dia akan tegur ikut apa kadar kaum dia sendiri. Kan dengan cara yang berbeza. Dan ayat-ayat dalam tajuk ini banyak ayat-ayat berkenaan tajuk ni. Kita setiap para anbiya seru benda sama, dan hadis-hadis pun banyak. Di antaranya adalah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Musnad Ahmad dan juga Bukhari Muslim pun sama juga. Ada nombor tak tulis kat sini. Dalam hadis berkenaan dia berbunyi, Nabi kata apa? Nabi kata, nahnu ma'syaral anbiya, kami golongan para nabi, maksud dia ma'syaral anbiya, kami golongan para nabi ni adalah anak-anak wanita-wanita yang berlainan. Contoh macam bapak kami, agama bapak dia satu, keturunan satu, tapi isteri mungkin ini isteri ini kan, macam contoh macam Ibrahim alaihissalam, dia kahwin dengan 2 wanita, satu wanita Sarah, satu lagi Hajar. Anak-anak dia tadi kan bapak dia sama, satu je bapak dia. Tapi isteri bapak dia kan lain-lain, dia pecah ikut isteri bapak dia yang ramai. Mana Ibrahim AS kahwin, maka anak keturunan tadi akan turun ikut situ. Tapi agama kami satu. Mana anak wanita mana, yang ini anak madu ini anak madu sekian, yang ini cucu orang sekian. Betul, wanita ikut keturunan wanita tadi. Tapi bapa satu je, tapi agama mereka adalah satu, tak ada agama lain. Faham Dan Allah nyatakan lepas tu, tilka ummatun qad khalat, itu umat bangsa yang telah berlalu. Laha ma kasabat, untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan untuk kamu apa yang kamu kerjakan. Itu maksud dia sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, yang telah lalu dekat dengan bapa-bapa kamu, dekat dengan para anbiya dan orang soleh, tidak akan bermanfaat kepada kamu penasaban kamu kepada mereka. Kamu dinasab kepada siapa? Kepada siapa? Ibrahim. Siapa? Anak-anak Nabi Yaqub. Ini siapa? Anak-anak Nabi sekian. Okey. Tilka ummatun. Allah Ta'ala lepas ceritakan benda ni, mereka tu, itu adalah umat yang telah berlalu, bangsa telah berlalu. Untuk mereka, apakah mereka kerjakan? Untuk kamu, apa yang kamu kerjakan? Yang kamu rasakan dengan penasaban kamu kepada mereka, mereka manfaat apa-apa. Okey. Apabila kamu tak melakukan kebaikan, yang apa? Kembali manfaatnya kepada diri kamu sendiri. Mana kamu tak beramal. Mana anak saya, bapak saya hafiz Quran, lepas anak tu tak nak hafal Quran, dia nak ambil bapak dia punya kedudukannya. Mana boleh. Bahkan kalau dia kufur dan juga dia ingkar perintah Allah Ta'ala, dia akan orang asing, dia takkan sama dengan bapak dia. Dia bukan bersama-sama tu. Macam kita dapat contohnya kita sebut kat awal tadi kan, menantu ustaz ke atau mertua ustaz ke, tak ni. Menantu ustazah ke, tak ada, tak menyelamatkan. Sebab yang selamatkan kita adalah pasal apa? Amal kita buat apa? Orang tu baguslah kalau kita dapat manfaat daripada nasihat dia, ya. Tapi untuk kita kata kerana hanya just because of marriage happen, then you are safe, no. Kan berlaku, ataupun hanya sekadar lahir anak siapa terus dapat selamat, tidak. Ataupun kamu lahir bapa kamu siapa pun takkan selamat.
Pasal berdasar berapa? Laha ma kasabat, untuk generasi berkenaan umat tersebut apa ia kerjakan. Walakum ma kasabtum, untuk kamu apa yang kamu kerjakan. Kamu akan dapat kadar apa yang kamu kerjakan. Kerana sungguhnya jika untuk mereka ni agama amalan mereka yang mereka kerjakan, dan untuk kamu adalah agama kamu, amalan kamu, untuk kamu amalan kamu, untuk mereka amalan mereka. Wala tus'aluna amma kanu ya'mun, kamu tak akan ditanya berkenaan apa yang mereka dahulu kerjakan. Kau lu apa Oh, apa Quran ni? Okey. Tak ada. Kamu tak akan tanya macam tu. Apa anak Nabi? Tak ada. Faham tak? So maksud dia, walaupun pasal tajuk kita sekarang tengah masih lagi apa? Menafikan hubungan di antara Bani Israel dengan Ibrahim alaihissalam dengan para anbiya sebelum Bani Israel ni. Di kalangan dari Nabi Bani Israel ni semua tak terlibat dengan apa? Dengan apa yang dakwa oleh mereka. Ya? Faham Baik. Sambung. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Katakan, dikatakan kat sini, katakanlah, dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kamu akan dapat hidayah. Ayat yang dulu kita belajar, yang mereka berkata apa? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang Yahudi atau Nasrani. Itu Allah Ta'ala jawab dah. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut lagi apa yang mereka ni, golongan ahli kitab ini sering dakwa-dakwakan. Itu mereka berkata, jadilah kamu ni Yahudi atau Nasrani, dan kamu akan mendapat petunjuk. Dan petunjuk hanya datang daripada cara mereka ataupun keadaan mereka. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, katakan oleh Muhammad, bahkan agama Ibrahim yang tulus, itulah yang patut kamu kejar. Dan juga dia ni, Ibrahim dahulu, bukan di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa makan musyrikin, bukan orang menyekutukan Allah Taala. Telah meriwayatkan Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Abdullah bin Suraya Al-A'war. Okey, telah berkata salah seorang lelaki bernama Abdullah bin Suraya Al-A'war kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa? Tiadalah petunjuk melainkan apa yang kita di atasnya, kami di atasnya. Ini Al-A'war ini Yahudi, seorang Yahudi. Mana seorang Yahudi ini dia kata kepada Rasulullah, dia kata tiadalah petunjuk melainkan apa yang kami di atasnya. Mana apa kami berada padanya, itulah petunjuk. Okey? Maka ikutlah kami wahai Muhammad, engkau akan dapat petunjuk. Ikutlah kami wahai Muhammad, engkau akan dapat petunjuk. Dan berkata Nasrani pula seperti itu. Mana ikutlah kami, kau akan dapat petunjuk. Jadi Allah tak turunkan kat sini jawapan. Mana kalau orang tu betul-betul nak suruh kita ikut dia, dia mesti apa? Dia mesti selari dengan apa yang apa? Ibrahim bawa. Ni ajak kita, nak ajak apa? Nak buat sekian. Soalan, Ibrahim punya ajaran macam ni ke? Simple je. Walaupun kita kata zaman kita ni Muhammad SAW dah confirm tak boleh siapa boleh ikut yang lain. Bila datang Muhammad SAW, maka tak ada ni. Cuma ketika hujah tu masih lagi berjalan, mereka masih lagi mendakwa diri mereka betul, ketika itu Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala satu hujah untuk mengatasi mana-mana fahaman, mana-mana pegangan. Kalau orang kata tak ikut Ibrahim, maka terus jatuh. Pasal Ibrahim ini bapa kepada para anbiya. Masa selepas daripada Nuh alaihissalam dimusnahkan kaum seluruh manusia di bumi ni yang kafir, tak ada manusia kafir dah. Zaman Ibrahim alaihissalam tu, Ibrahim dan nabi-nabi selepas tu semua ikut kaum masing-masing. Yang Nabi Hud, Nabi Saleh, dan yang atas kita semua Ibrahim alaihissalam dan banyak generasi lain, semua nabi-nabi tadi ikut kaum masing-masing. Tak ada hubungan pun di antara mereka. Tetapi bila datang Ibrahim alaihissalam, Allah jadikan lepas tu nama-nama nabi datang semua ikut keturunan apa? Ibrahim alaihissalam. Mana nabi datang lepas daripada Ibrahim, semuanya anak cucu dia, keturunan dia. Tak disebut lepas tu keturunan yang lain. Mungkin ada yang bangsa lain, Allah Ta'ala kita tak tahu siapa. Tapi yang pentingnya kita kata, macam Nabi Khidir, dia diutus kepada nabi lain. Tapi Ibrahim AS ni dia punya kedudukan dia sebagai bapa para anbiya ni cukup besar. Pasal memang semua nabi-nabi selepas tu, keseluruhan, most of them is actually Bani Israel, anak-anak Yaqub AS. Anak-anak Yaqub AS. Okay? Ni Allah Ta'ala berikan kelebihan.
Tapi dalam masa yang sama, apa-apa yang Yaqub ajar pada anak dia, balik pada ayat yang sebelum ni adalah apa? Apa yang Ibrahim AS ajar pada anak-anak dia. So that Ibrahim tak ajar kita sembah selain Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala kita berserah. Kenapa serah pada diri pada yang lain? Ini konsep dia. So Allah Ta'ala batalkan hujah, suruh Nabi SAW, bila orang kata agama dia betul, soalan, Ibrahim kenal, kita kenal. Dan Ibrahim bapa para Nabi tahu. Sekarang ni Ibrahim punya agama macam mana? Ini ke dia ajar? Pergi sembah batu ke? Cium batu nisan ke? Ambil tanah kubur ke? Yang nama kita sekarang ni. Nak hukum macam tu. Hatta dalam Islam ni pun hukum macam tu je. Adakah itu yang diajar oleh Ibrahim AS kepada kaum dia? Atau yang diajar oleh Ibrahim AS? Zaman kita sekarang banyak sekarang fatwa keluar, kata tak apa, kalau baik apa salahnya. Tak tentu lagi apa syirik. Tak syirik lagi ustaz dia kata. Buat benda berkenaan kan sampai cium-cium batu nisan, masih tak syirik lagi. Kalau kita tanya balik, ini ajaran Ibrahim ke? Baik, ajaran Ibrahim adalah ajaran Muhammad, adalah ajaran semua para anbiya. Soalan, ini ajaran Ibrahim ke? Kalau bukan, kenapa kita buat? Ibrahim AS ajar kaum dia batu-batu, patung-patung tu tak bernilai, tak bermanfaat. Walaupun kaum dia sembah-sembah, tapi dia tetap menzahirkan apa tersebut. Dia datang kita, tak apa batu nisan, tak apa sekian. Seriously. Tak belah mana duduk dia. So, jadi Allah Ta'ala beri kat sini pada Nabi Muhammad SAW satu hujah untuk habiskan semua sekali fahaman-fahaman yang lain. Dengan kata apa? Allah Ta'ala kata, lalu Allah Ta'ala turunkan, mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kamu akan dapat petunjuk. Lalu Allah Ta'ala kata kat sini, bal millata Ibrahim hanifa, bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan agama Ibrahim itulah yang tulus, yang betul, yang tepat. Itu yang patut kamu ikut. Itu patut yang menjadikan kamu dapat petunjuk. Mana kita yang syar'i Allah Ta'ala nak kamu jadi seperti apa? Ibrahim. Pasal ayat sebelum ni kita baca, Allah Ta'ala kata, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tiadalah yang tak suka daripada agama Ibrahim ini melainkan orang-orang yang apa? Bodoh jiwanya. Jiwa itu bodoh, dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Sedangkan Ibrahim AS ni paling betul. Kenapa? Wa laqad safaina fid dunya. Pasal Allah Ta'ala pilih dia. Allah Ta'ala kata dia aslim. Dia pun kata aslam rabbil alamin. Allah Ta'ala pilih dekat dunia. Di akhirat dia dekat orang yang soleh. Datang kita tak suka dengan agama dia, pelik lah. Pelik. Itu Allah Ta'ala kata kepelikan yang berlaku. So sekarang ni macam mana-mana agama yang datang, yang ini pergi kubur ke, yang ini pergi sekian ke, yang ini pergi wali ke, benda tu Ibrahim ajar tak? Simple je. Kalau kita Ibrahim tak ajar, Nabi Muhammad ajar tak? Tak ajar juga. Datang kita, tapi ustaz kata boleh. Habis lah. Mana balik pada ukuran ni, yang Yahudi kata macam ni, Nasrani kata macam ni, kita diajarkan apa? Ibrahim punya agama tu yang betul. Itu yang betul, yang lurus. Pasal apa Ibrahim ajar pada kaum dia, penyerahan tadi, itulah yang ajar oleh Muhammad SAW. Mengadu pada Allah, harap pada Allah, takut pada Allah, minta pengampunan pada Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Tapi kadang ada kata orang tu masih compromise lagi, boleh macam tak apa kot, ini ikhtiar panggil. Jumpa bermuasiam contohnya. Tak apa, dia betul lah dia kafir, tak biar dia kafir. Kita ni ikut cara kita. Kita percaya Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala benarkan. Kenapa ikut jalan tu? Kenapa tak ambil jalan biasa? Nabi SAW sendiri, kita kata ketika sakit, baginda SAW diubat oleh doktor-doktor Arab. Bukan doktor datang jampi tepuk-tepuk kain, tepuk apa? Mayang tamar ke, main diulit kepada Nabi. Mana ada? Yang orang datang cek, tengok Nabi punya ambil suhu badan Nabi, ya. Kemudian dia ajar Aisyah, ambil daun sekian rebus, ambil kayu sekian rebus, ambil benda sekian bagi Nabi makan. Dia ajar cara bagi makan pada Nabi SAW. Ini yang dibuat oleh doktor-doktor Arab bersama Rasulullah SAW. Lalu Nabi terima mereka datang untuk tengok badan Nabi SAW. Ini yang berlaku. Nabi, itu sebab kenapa bila kita bincangkan berkenaan perubatan Islam, ada satu benda, Islam ini datang bukan dalam bentuk perubatan rawatan. Keseluruhannya perubatan Islam ni adalah perubatan pencegahan. Rawatan, nak sembuh, tak sembuh, itu bukan kerja kita. Kan? Kita kata kalau kita kata kadang-kadang dah ambil asbab macam-macam dah. Tak disembuhkan Allah Ta'ala pun ada. Ada tu sungguh-sungguh dah berubat. Mati pun ada. Kan? Kerana macam kita kata ambil asbab. Macam kita kena kanser kan? Potong kanser tadi buang. Soalan akan selamat ke? Tak semestinya. Macam ada orang saya jumpa dulu, satu keluarga. Memang cerita sedih lah dengan cerita ni. Mana masa dia keluarga tu bedah bapak dia hantar, anak-anak dia ada duit boleh bantal, alhamdulillah. Tapi bila jumpa saya kata satu benda kena faham, kita bukan kita lari dari qadar, kita sakit kita sembuhkan diri kita. Doktor cuba buang bahagian kanser dalam badan dia. Tapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku adalah
Memang keluarga dia datang, dia memang dia. Lepas pembedahan tu berlaku 2 minggu tu, okey dah sihat dah. Sakit badan, urut-urutkan dan sebagainya, best. Sekali satu hari tu nak jadi cerita. Semua balik. Mana lepas 2 minggu tu kan, dah bapak dan nampak sihat sikit, semua balik, tak seorang pun tunggu dekat hospital. Lepas tu bila besok paginya datang, bapak tak ada dah. Sebab apa? Minum air ni, tersedak. Mana punyalah bedak air je. Asbab tadi kan, nak jadikan pusing mana pun akan ada kena. Cuma masalah kan cara mana. Kita kena faham macam tu. Sebab manusia kena sentiasa sedia nak mati. Bukannya kita macam tunggulah lepas pencen nanti insya-Allah matilah kita. Dan dia kan. Dia bukan tunggu pencen atau umur tua renta ke baru nak tak ada. Nak mati tu bila masa. Ikhtiar sila buat. Tapi untuk solution, untuk keputusan, jangan jamin. Keputusan jangan jamin. Itu tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda-benda efek contoh macam ambil dadah jadi pengsan. Itu memang benda efek ni macam api membakar. Itu Allah Taala jadikan qadar pada benda-benda tersebut. Dia ada qadar tadi. Yang kita kata macam, tapi ustaz, macam Panadol pun sama je ustaz. Siapa kata? Panadol tu drugs. Masuk badan kita, dia tutup kita punya sense of apa sakit. So kita jalan angkat-angkat badan kita sakit. Jangan amalkan makan Panadol. Sebenarnya. Tapi sakit-sakit pening kepala kan orang kita makan Panadol terus sihat. Sebenarnya benda tadi bila kita sakit disuruh rehat sebenarnya. Badan kita mungkin ada bakteria, ada kuman sebagainya, perlukan kerehatan. Datang kita bantai langgar juga. Langgarlah, tapi bila kita kata badan kita sistem rosak, jangan salahkan orang lain. Dan kita tahu Panadol ni actually digunakan oleh kawan-kawan saya dulu. Tak tahu dia dapat petua mana. Tahu kalau masak kari ke apa kan, tak lembut-lembut, daging tu rebus-rebus tak lembut. Tu dia buat apa? Dia masuk ke Panadol. Dan daging tu akan lembut. Dia tahu chemical dia. Macam orang Melayu kita tu kan ambil daun nangka. Kan bukannya pasal daun nangka ni ada macam hikmat, karomat dan sebagainya. Tahu pasal dia ada chemical dia. Ataupun betik apa? Enzim tu. Dia mempercepatkan apa orang kata penghadaman benda tersebut. Tu cerita dia. Bukan ada hantu tu semua pokok pula. Dia dapat lembut daging dengan sebab apa? Sebab katakanlah kenduri kan masuk ke bawah tak lembut-lembut. Lepas tu ambil daun nangka masukkan terus lembut macam wah. Jangan besok lusa kalungkan nangka tu dengan bunga pula. Alhamdulillah kerana kau lah pokok nangka kenduri aku selamat. Kalau tidak hampir-hampir satu kawah gulai hancur. Tak ada siapa nak makan. Tapi kerana engkau lah wahai nak pokok nangka, engkau lah berjaya. Kepala otak dia. Mana boleh? Kan pasal pokok tu mana ada kuasa. Allah Taala jadikan pada dia asbab. Ada pun benda-benda gaib yang lain kan kita macam benda yang tiba-tiba pegang tu baik ini tak ada. Yang macam ni asbab dipanggil. Allah Taala berikan macam api membakar, pisau tajam memotong, pisau tumpul tak potong. Itu benda tu tadi adalah asbab yang Allah Taala letakkan pada hukum alam. Anda lari, anda elak, anda ikut benda ni tak salah. Makan diterima dalam Islam. Jangan mudaratkan diri je. Tapi asasnya benda tu diterima dari Islam. Kerana apa? Contoh macam kita kata Nabi berperang. Kan asbab untuk mati terpulang pada Allah Ta'ala. Kan nak tikam, taklud terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi pakai baju besi pasal. Kenapa baju besi? Sebab benda tu asbab zahir. Benda yang Allah Ta'ala jadikan hukum alam. Kan hidrogen nak terbakar benda kena ada oksigen. Tak ada oksigen, pembakaran tidak berlaku. Ini hukum alam. Jangan orang tu kata macam, tapi kalau nak jadi juga. Iyalah. Yang itu panggil asbab. Asbab ni kena wujud. Ini kadang-kadang, yang ni kena tajuk. Mana kita sakit badan, ambil asbab dia. Pergi jumpa doktor. Pasal Nabi ajarkan dalam hadis yang sahih. Banyak orang letak hadis ni, bila dia jual ubat-ubat kemukakan, air jampi ke dan sebagainya kan. Kismis minda. Dia letak hadis berbunyi. Nabi kata, berubatlah kamu wahai hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak turunkan penyakit. Except Allah Ta'ala turunkan juga ubat. Berubatlah kamu wahai hamba Allah Ta'ala. Berubatlah kamu wahai hamba Allah Ta'ala. Jangan berubat dengan benda haram. Wala tadawu bil haram. Tadawu ya ibadallah. Orang tu tak baca hadis penuh. Penuh hadis tu kalau saya baca hadis dari Sahih Musnad Ahmad berbunyi Nabi pergi ziarah salah seorang sahabat dia. Sahabat ni sakit. Nabi pun kata, da'u lahu tabib. Panggillah untuk dia doktor. Pergi panggil doktor untuk dia. Panggillah untuk dia ni doktor. Datang sahabat-sahabat lain kata apa? Yang saya tunjuk ke depan ni kan masalah juga kat Malaysia ni bagus tunjuk. Jadi orang tak kata macam Ustaz Adli kata. Nanti kan kalau Ustaz Adli kata, orang akan lawankan dengan Ustaz orang lain kata pula. Betul tak? Okey. Da'u lahu. Silap. Cek. Mutataliyah.
Tadawu. Ud'u lahu tabib. Ud'u. Okey, tengok. Dalam Abu Daud dia hujung je. Yang orang biasa baca hujung tu. Dia baca awal dia. Awal dia berbunyi dia kata an Zakwan an rajulin min Ansar, daripada Zakwan, daripada seorang lelaki di kalangan Ansar, sahabat Nabi lah. Qala, berkata lelaki daripada Ansar ni, ada Rasulullah SAW telah menziarah, melawat sakit. Dia dalam bahasa Arab ni bila kita melawat orang sakit kita panggil ada, bukan zara. Zara ziarah biasa. Ada ziarah orang sakit. Okey. Ada ya'udu ziarah orang sakit. Kalau zara yazuru ziarah orang sihat atau orang sakit tak ada hal. Tadi tak masuk. Kalau ada dia normally digunakan untuk ada kembali, maksud dia kembali pun ni juga. Ada ya'udu maksud dia kembali. Ada ya'udu maksud dia juga ni. Maksud dia apa? Ziarah orang sakit. Ada ya'idu apa dia kata qala ada Rasulullah SAW telah menziarah Rasulullah SAW rajulan, seorang lelaki, bihi jurhun, pada badan dia ada apa? Luka. Faqala, lalu baginda bersabda, ud'u lahu tabiba bani fulan, panggilkan untuk dia ni, untuk lelaki ni doktor tabib bani fulan, kabilah sekian-sekian. Nabi sebutlah pasal orang tu mungkin kabilah terkenal, apa dia punya apa, doktor tu pandai masalah orang yang luka-luka. Qala okey, dia kata fada'ahu, lalu mereka panggil untuk seru orang berkenaan. Faja'a, lalu lelaki tu pun datang. Faqalu, bila datang doktor tu, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat yang lain dia kata, ya Rasulullah, wa yughni dawa'u syai'an, ubat beri manfaat ke Rasulullah? Kan ataupun riwayat datang dia kata, ya Rasulullah, doakan je lah untuk dia. Doakan je lah, kau kan Rasulullah, doakan je lah. Tapi kat sini dalam lafaz ni dia kata apa? Ya Rasulullah, wa yughni dawa'u syai'a, ya Rasulullah, ubat ni bermanfaat ke? Ada manfaat ke ubat ni? Ada manfaat ke? Macam mengubah qadar, dia sakit kan? Nak ubah qadar macam mana? Kan ubat tu boleh tukar qadar, dia kata macam tu. Qala, Nabi berkata subhanallah. Okey. Wa hal anzalallahu min da' fil ardi illa ja'ala lahu shifa. Bukan tidakkah Allah Ta'ala turunkan sebarang penyakit di muka bumi ni, melainkan Allah Ta'ala jadikan untuknya apa? Ubat. Maksudnya Nabi suruh diorang panggil doktor. Dan hadis ini di antara yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan bahawa Islam ni datang macam tu kan. Nabi nak doa boleh tak? Kan mukjizat Nabi pegang ludah terus elok. Boleh, tak ada hal. Tetapi Nabi tak buat sebab apa? Sebab nak ajar kepada para sahabat, asbab itu kena ambil. Asbab yang betul lah, bukan asbab tipu. Kan ni asbab tipu tak tahu datang mana. Kan telah dibacakan ni kat televisyen pun keluar. Susu untuk budak-budak bayi apa? Susu ilham, susu apa entah? Baca Al-Quran pun dekat susu ke tepung tu baca Quran juga. Susu tepung tu jual baca Quran. 30 juzuk Al-Quran dengan ibadat, dengan doa-doa dan tahlil. Kismis lah. Macam benda tak tahu kenapa seronok sangat. Best agaknya. Tak benda macam ni kita kata simple, tapi kita kena faham pasal Ibrahim AS, dia asbab tu dia ambil. Asbab tu ambil, tak ada masalah. Tapi kita kata benda-benda asbab apa? Asbab yang zahir, bukan yang tersembunyi. Bukan yang tersembunyi. Pasal itu dah ajaran Ibrahim. Itulah ajaran Ibrahim pada kaum dia, dan itulah yang diajarkan dia kepada anak-anak dia. Dan itu anak-anak dia ajar pada anak-anak mereka. Pasal yang kita kata golongan yang mengaku Yahudi ni atau Nasrani ni, yang mengaku mereka ni agama ikut Ibrahim ni, mereka datang lepas daripada Isa AS. Suara mereka ni kedengaran lepas Isa. Dinamakan kumpulan sekian, dinamakan bangsa sekian, dinamakan apa. Pasal tak diasingkan. Pasal Isa AS sendiri sebahagian daripada kaum dia. Dia tak pernah kata aku agama lain. Kita ni bukan agama, bukan ikut Ibrahim, bukan ikut cara Musa AS. Tak, dia ikut cara Musa AS. Ibadat dia, solat dia ikut cara Musa AS. Tak ada lain langsung. Cuma masalah tambahan, dia ajarkan berkenaan dengan masalah akhlak pada kaum dia. Itu je. Maksudnya dia masih lagi beramal dengan amal yang sama. Tapi tak ada kata bina agama baru pun. Tapi datang kita kan, macam golongan yang berikutnya datang, mengaku bahawa Isa ni ada agama lain. Mana ada? Agama yang sama. Kitab yang sama. Jadi fahaman berlainan. Mana boleh? Jadi kata apa?
Dia kata apa, dia kata kita kata bahkan agama Ibrahim adalah yang lurus, iaitu tidak kami kehendaki, kami tak mahu apa yang kamu ajak kami kepadanya daripada Yahudiah atau Nasraniyah. Mana fahaman Yahudi atau Nasrani kami tak nak duduk sekali. Bahkan kami mengikuti, kami ni umat Islam ni mengikuti agama Ibrahim yang tulus, yang lurus, yang tulus. Yang lurus dan yang tulus. Okey? Bal millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah pernah Ibrahim ini apa? Menyekutukan Allah Taala. Tak pernah dia jadi daripada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat Ibrahim alaihissalam. Confirm, jelas. So konsep ini kita tahu So kita sebenarnya dalam tajuk ni, orang nak ukur apa-apa pun, anak amal Islami pun macam tu juga cara dia. Ukur dengan apa? Ajaran Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah tadi diukur dengan apa? Para sahabat dahulu, sebelum orang lain. Ni kan para sahabat tak pernah ajar benda tu, kita datang guling-guling nak buat benda berkenaan. Pasal ada ustaz kata boleh. Ada ustaz kata boleh. Macam sampaikan ada saya dengar apa, sampai ke kes apa? Ada setengah fatwa di kalangan apa? Di kalangan ustaz ni. Tak tahu dinukilkan oleh siapa, kata boleh sihir boleh digunakan untuk menolak sihir. Sihir boleh digunakan untuk menolak sihir. Mana orang tu kena sihir, untuk tolak sihir yang dia kena, kita belajar sihir pula. Guna sihir tolak sihir dia. Ada kan? Macam datang benda berkenaan. Bal millata Ibrahim hanifa. Soalan dia. Pasal kita kata sakit badan kita ni, Allah Ta'ala benarkan sakit, ada matlamat dia, bukan sengaja sia-sia. Kita sakit badan, kurang pergerakan kita. Mana sakit badan kita berjalan, lutut kita sakit ke, sendi kita sakit ke, setiap kesakitan kita ni kita sabar, pahala berjalan, dosa dihapuskan. Ingat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua yang kita pernah bincangkan dulu, kita kata Allah kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kami pasti akan kenakan kamu, kami uji kamu bisyai'in dengan sedikit minal khawfi, daripada ketakutan, wal ju' dan juga kelaparan, wa naqsin dan kekurangan, minal amwal daripada harta, wal anfusi dan jiwa, nyawa, mati orang yang kita sayang, was samarat dan hasil-hasil tanaman. Kami akan uji kamu berkali-kali dengan benda ni. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira hai Muhammad dengan benda kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang bersabar wahai Muhammad, beri berita gembira untuk mereka. Siapa orang bersabar tadi? Alladzina idza asabathum musibatun, orang yang bila menimpa mereka ni sebarang musibah, qalu inna lillah, mereka berkata kita ni milik Allah, kita ni milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi rajiun, kepadanya kita akan kembali. Dan orang ni, orang macam ni, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang ini, orang-orang berkenaan, orang-orang itu adalah orang-orang yang ke atas mereka ini ucapan selawat ataupun keampunan dari Tuhan mereka. Selawat, kita kata solat kan, dalam Quran Karim ada banyak meaning. Meaning solat, meaning doa, kebaikan, meaning keampunan pun dia. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Selawat dari siapa? Bukan daripada manusia lain. Dari siapa? Dari Allah sendiri. Allah selawat kata orang berkenaan. Dan Allah Ta'ala ampunkan dia. Bahkan para ulama terjemahkan meaning selawat tadi sebagai keampunan. Wa rahmah, dan juga alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan juga rahmat. Belas kasihan Allah Ta'ala akan kena pada mereka. Wa ulaika hum muhtadun, mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Mana siapa yang faham macam tu, petunjuk berjalan kat atas mereka. Pasal dia tahu pergerakan dekat dunia tadi, sihat atau sakit, ujian. Bukannya sakit je ujian, sihat pun ujian. Kaya atau miskin tu ujian. Ini bukan ujian kemiskinan je, kekayaan pun ujian. Senang atau susah pun sama, dua-dua sekali. Dapat senang, ujian. Susah payah pun ujian. Bukannya satu konteks, dia dua-dua sekali. Bukannya satu je. Jadi orang yang faham macam ni, dia akan apa? Walau musibah datang kena kepada dia, syurga. Jalan ke syurga dia itu. Ada orang yang syurga lain, tapi dia syurga dia apa? Dengan hilang mata, syurga untuk dia. Hilang keupayaan, syurga untuk dia. Dia redha, syurga untuk dia. Pasal dunia sementara. Orang tu kena sakit dan sebagainya kan. Dia berapa lama dia boleh hidup? Duduk dalam keadaan mereka kata susah dan sebagainya atas dasar diri dia. Memang susah. Tapi contoh macam apa, kita kata apa berlaku pada dia tu, Allah tak tahu apa yang terbaik. Macam ada saya dengar ni, ada dekat Batu Arang. Seorang budak ni dia budak perempuan meninggal muda, umur 20-an, awal 20-an. Tapi bila kata keluarga yang siapa pergi jarah dulu, tengok dia ni budak ni dia banyak benda fail kat badan dia. Ada kanser inilah, kanser itulah, ada kanser rahim dah buang dah. Kemudian kira kata nak kahwin tu payah dah. Kemudian dia kena apa tak kanser apa lagi. Jadi in the end sampaikan apa, dia punya kan bag, kalau orang biasa bag air kencing kan, dia bag najis kat luar.
Jadi macam kalau orang yang tengok, dia kata kalau dia kata dia sakit ni kan, kalau dia kata dia sihat hidup, alangkah payahnya siapa yang jaga dia. Kan contohnya itulah. Tapi bila dia orang pergi tu mana untuk keluarga dia ternampak satu benda macam musibah. Allah Taala tak nak beratkan mereka dengan tanggungan tadi. Tapi untuk dia pula kalau dia bersabar dengan kesakitan tadi, syurga pasti menanti untuk dia. Atau orang mati kena taun kan, kena penyakit, bawa penyakit. Nabi janjikan siapa-siapa yang tak lari, tinggal mati, maka untuk di syurga. Pahala mati syahid dan sebagainya. Jadi janji-janji Nabi tadi untuk menunjukkan bahawa anda sakit, anda payah, jangan cari solution yang lain selain jalan yang syar'i. Sebab apa? Jalan yang tak syar'i tadi itu menunjukkan anda telah lari daripada manhaj, lari daripada tata cara yang diajarkan oleh Ibrahim dan juga semua para anbiya. Pasal Ibrahim lari kepada Allah Ta'ala, lari kepada Allah untuk keselamatan dan sebagainya. Para anbiya semua sekali buat macam tu. Datang kita, tak apa ustaz, jumpa bomoh siam, ikhtiar. Kan, baik, bagus, ikhtiar. Jumpa sekian-sekian, ikhtiar. Kan, bagi sembelih lembu untuk hantu, ikhtiar. Ini berlaku. Sebab apa? Sebab tak tahu bahawa agama Ibrahim bukan macam tu. Tak tahu manhaj, tata cara sebenar. Benda simple, tapi banyak orang gagal bab ni. Simple je. Tak perlu kan kita kata tak perlu anda bangun malam kan, setiap malam. Tak perlu. Ini simple je. Benda ni elakkan dulu. Dia antara ayat dua. Bila untuk buat benda-benda Nabi suruh, Nabi kata idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Bila aku perintah kamu untuk satu perkara, buat seluruh upaya kamu. Tak boleh sekian niat nak buat baik, tapi tak dapat buat baik pun dah berjalan untuk kita kebaikan. Tapi satu lagi, wa idza bila aku nak terlarang kamu daripada satu perkara, fantahu, berhentilah. Antara macam ni sekarang ni, pergi kepada tempat-tempat yang bukan cara berdoa selain Allah Ta'ala, maka berhenti. Bukan, saya tak boleh cuba tinggal lagi ustaz, kena tinggalkan separuh-separuh kot. Betul ni haram saya tahu, tapi saya tak boleh tinggalkan semua, tinggal sikit-sikit. Kan biasa saya minta jin 7, ni saya minta 5 je. Bulan depan saya kurangkan 3 pula. Mana boleh? Mana boleh? Ni fahaman tadi, kita manhaj tadi. Boleh minta sihir guna tolak sihir. Alasan kena lawak. Ya, ada orang saya jumpa, dia kata, memang ustaz kita boleh buat. Sebab apa? Saya kata, kenapa tak boleh buat? Dia kata, sebab ustaz, penyakit tu dia kata macam batu. Kira kita batu tu kita nak angkat, batu kecil kita angkat ustaz. Batu besar tak boleh angkat. Tak boleh angkat, kita nak angkat payah. So jin boleh angkat. Dia kata, jin ni macam jin tolak. Dia kata dia tolak, dia golengkan batu berkenaan. Saya pandang muka dia. Habis dah? Dia kata habis. Dia kata gini, soalan. Jadi penyakit tu datang kat mana? Dekat roh kita. Mana dalaman kita, bukan luaran. Jin tahu lah. Dia kata jin tahu. Saya kata jin tahu macam mana. Saya kata roh manusia pun dia tak nampak. Dia kata macam mana pula? Saya kata buka surah Sabah, kisah berkenaan Sulaiman AS ketika dia mati. Kan Allah Ta'ala nyatakan falamma qadayna alaihil mauta, dan bila kami tentu kepada Sulaiman ni kematian, ma dallahum ala mauti, tidak menunjuk kepada mereka. Siapa mereka? Jin-jin yang ada kerja tu. Sebab Allah Ta'ala sebut lepas tu. Siapa? Mereka ala mauti, kepada kematian Sulaiman, illa, melainkan dabbatul ard, anai-anai, ta'kulu min sa'atah, makan tungkat dia. Sulaiman duduk tu, semua orang duduk diam je tengok Sulaiman AS. Dia tak semua kerja. Falamma kharra, bila jatuh je jasad Sulaiman, tabayyanatil jin, nyata kepada jin, allau kanu ya'lamuna al-ghaib, kalau mereka tahu benda ghaib dahulu, ma labithu fil azabil muhim, mereka takkan berada dalam azab yang menghinakan. Jin pun tak nampak malaikat datang ambil nyawa Sulaiman AS. Yang percaya dia bahawa roh kita ada orang ni lah yang buat. Asal percaya dia? Sulaiman roh kita dia tak nampak. Apa jadi semalam dia tahu? Ni orang sekali yang buat. Gaduh kita dengan orang. Kata orang nak kenakan anak kita, padahal anak kita tidur lewat. Kan? Makan tak betul. Ni kena guna-guna ni. Kena guna-guna. Tak ada Kena perhatikan balik. Pasal ini manhaj. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala tekankan kepada kita, bila untuk orang tu berbanding-bandingkan apa, tengok Ibrahim punya cara, tengok Muhammad punya cara. Dan Muhammad punya cara balik pada para sahabat, bukan balik pada semua orang. Semua pakai serban, pakai jubah, kita terima semua, tak boleh. Kena terima bahawa apa yang para sahabat fahami daripada dalil-dalil dan nas-nas hadis Nabi SAW. Dan dia ada kesimpulan kepada apa yang diajak oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, and so on, sampai habis. Semua sekali. Bukannya seorang, tapi semua sekali. Itulah seruan dibawa oleh semua para anbiya, bukan seruan yang lain. Jelas? Jelas? Ada soalan? Tak ada, kita berhenti kat sini. Pasal dia kan banyak sangat idea kan. Dia dah 3 ayat dah. Kan masuk bawah ni kan, masuk 4 ayat, mulalah kata macam mana nak hafal ustaz. Keluar alasan. Ustaz bagi 4 ayat. Ustaz kata tadi 3 ayat 2 ayat boleh hafal. Ni dah 4 ayat ni tak cukup ni. Okay. Jadi kita kata okey. Jadi insya-Allah kita sambung kemudian insya-Allah
berkenaan dengan tajuk ni, ayat 136 pada masa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Tak ada soalan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam walhamdulillahi alamin. Oh, ada. Ya? Tajrid. Cuba ni balik. Tajrid. Asbab saya tahu. Contoh terang balik. Kadang-kadang istilah-istilah ni pelik balik. Saya pernah jumpa ada orang kan, kadang-kadang simple je benda tu. Benda tu simple. Actually benda tu so simple untuk diterangkan. Saya jumpa ada orang tu, dia di sini, sembang sini kan. Benda tu cerita berkenaan dengan budak-budak nakal. Budak nakal. Dia kata, dia ni orang-orang sekolah ni, dia orang sekolah agama dekat Kedah. Lepas tu seorang dia kata, ish budak sekarang macam ni, tak tahulah macam mana. Lepas tu seorang tu kata, betul lah degil makin sekian. Lepas tu seorang tu kata, memanglah takdir Allah Ta'ala dah, macam mana. Dia kata tu kan. Saya duduk situ, saya macam, patut cakap tak? Rasa cakap juga. Saya kata, tak boleh cakap macam tu, saya kata. Takdir Allah Ta'ala. Jadi, apa kerana penyebab dia orang ni dah takdir Allah Ta'ala. Saya kata lah macam tu. Dia kata dah tertulis. Saya kata betul tertulis. Tapi masalah sekarang ni, macam kan qadar syar'i, qadar kauni. Tadi kan saya kata, dia sebab Allah Ta'ala tentukan satu perkara, dan qadar Allah Ta'ala ni bukan semua tak berubah. Lepas tu, salah seorang haji kat situ, pakai serban, dia kata saya, qadar berapa jenis? Qadar berapa jenis? Saya kata dengan dia, saya tak tahulah qadar berapa jenis. Pasal dah ikut hadis Nabi SAW, tak kira berapa jenis. Ya, cuma saya faham, ada qadar boleh ubah, ada qadar tak boleh ubah. Ada qadar boleh berubah, ada qadar tak boleh ubah. Qadar yang tak berubah, contoh macam Fir'aun mati kafir. Janganlah minta untuk mati Islam. Takkan boleh mati kafir, mati Islam. Dah mati dah. Macam kita lahir anak siapa? Nak minta macam mana? Ya Allah, jadikanlah aku anak sultan. Kan? Tak payahlah kan. Buat apa minta? Dah memang tak boleh bertukar. Satu lagi, qadar yang boleh tukar. Lepas tu dia pun pakcik dia pun cukup. Dia cakap, yelah, qadar ni ada dua. Satu qadar mu'allaq, satu qadar mubram. The same meaning. Macam saya cakap, cuma beza dia ada apa? Istilah Arab. Istilah Arab. Okey, dia ada istilah Arab. Sama, the same thing. Dia benda sama. Satu boleh ubah, satu boleh ubah. Bila tanya balik, yang boleh ubah tu apa? Yang mu'allaq, yang tergantung lagi. Masih tentu dengan doa kita, dengan doa orang lain untuk kita dan sebagainya. Tergantung. Tu orang dah mati, nak masuk neraka ke syurga kan? Pasti tetap dah. Tapi kenapa Nabi suruh minta supaya doakan dia keampunan? Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala ampunkan, dia boleh? Ya. Kalau dia mati Islam, mati Muslim, dia masih boleh masuk syurga lagi. Doakanlah keampunan untuk dia. Allah ampunkan dia. Sincerely minta ampun Allah Ta'ala pada dia, untuk dia. Lepas. Bukan macam, dah mati dah, neraka lah tu. Tak ada. Bukan kerja kita. Pasal sampai akhirat Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Sampai depan mahsyar Allah Ta'ala boleh ampunkan lagi. Masih tak lepas lagi. As long as dia tak mati musyrik. Mati musyrik tak ada. Kalau mati tak musyrik, boleh lagi. Maksud dia. Tu sebab kita disuruh doa. Dah mati dah. Doa lagi apa hal? Logik akal. Dah mati. Kan? Habis dah. Tak. Kita suruh doa lagi. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Allahumma rahamhu. Minta ampun Allah Ta'ala untuk dia. Sebab apa? Sebab mu'allaq. Kalau mubram ni yang masuk kekal, sama je meaning. Macam tadi akak sebut asbab dengan tu saya tak faham bukan tajrid tu apa. Mungkin saya tak pernah baca kenaan tajuk tu. Mana saya tak sebab saya tahu, saya mesti terangkan penyebab-penyebab. Contoh macam saya kata ni kan. Macam kita kata makan ubat, macam dahaga, minum air. Ni asbab. Ini untuk hilang dahaga, ni asbab dia. Kalau tak minum air pun boleh tak jadikan hilang dahaga? Boleh. Contoh asbab untuk badan kita besar dan sebagainya, sel-sel makanan kita kena makan, baru badan kita naik. Ada orang tak makan tak mati pun. Macam Ashabul Kahfi, 300 tahun lebih tak makan apa. Allah Ta'ala kata kun fayakun. Maka badan dia kan, kuku dia tak panjang, rambut dia tak panjang. Banyak orang kata macam, ustaz ni ada orang ustaz dia kata nak panjang. Saya kata Quran kata tak panjang. Itu belah mana? Kan kita bangun daripada tidur tu, kan dia kata apa? Bila dia kata kam labistum, Allah kata wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangkitkan mereka dari tidur, so mereka saling bertanya satu sama lain. Qala qailun minhum, berkata salah seorang berkata dengan mereka, kam labistum, korang tidur berapa lama? Seorang kata, qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Kita tidur sehari atau setengah hari. Kalau ada janggut macam tu, rambut macam tu, kuku gitu, takkanlah setengah hari. Maksudnya dia pandang aku, sehari atau setengah hari kot. Meaning that Quran katanya tu. Mana dia kun fayakun tadi boleh berlaku. Dari segi asbab tadi, Allah Ta'ala berhak untuk jadikan apa saja. Dia kun fayakun jadi. Tapi masalah sekarang ni, kita kata, contoh macam apa jadi kan, Ashabul Kahfi ni, kita nak jadi macam tu, itu kehendak Allah Ta'ala. Ada kadang tak makan pun kita kenyang. Ada kadang makan lantak-lantak, pagi ni makan. Jumpa orang ni makan pula. Lepas tu ni makan pula.
Datang orang makan pula. Tak kena kenyang. Kaya benar kata kan. Belejin ke apa. Kan ada orang kata makan-makan tak kenyang. Itu panggil asbab tu kita kena ambil. Lapar makan tu asbab. Asbab untuk qadar Allah Ta'ala untuk kenyang nak makan. Hilang dahaga minum. Tapi nak jadi tanpa, yes, boleh jadi. Benda tu semua sama. Macam pisau tajam potong. Itu asbab dia. Api panam bakar. Itu asbab. Tajrid saya tak faham. Macam mana konsep yang akan nak terangkan? Oh, tajrid. Jarrah dari tajrid. Penyerahan total kepada Allah Ta'ala. Penyerahan total kepada Allah Ta'ala tadi. Bila kita kata dah tahu asbab Allah Ta'ala, kosong. Macam tadilah, Nabi SAW tak berserah Allah Ta'ala ke? Kalau ada orang kata, kita serah diri Allah Ta'ala. Asbab ni kita tak kira sangat. Habis Nabi pakai baju besi pasal? Nabi bawa pedang, kenapa? Kenapa pedang? Kalau dia kata asbab tadi tak ada kaitan dengan tajrid, dia serentak. Tak boleh kita kata bila kita kosongkan diri Allah Ta'ala, mana tak ada kira asbab. Lantaklah asbab menjadi ke tidak. Tak usah pakai baju besi, salah. Nabi pakai. Pedang Nabi ambil, nak kena tetak orang. Tu nak kena pakai pedang. Nabi tak kata macam sahabat. Hafal Quran? Quran hafal. Okey, engkau tak payah pakai pedang. Tunjuk jari je, cucuk macam tu. Nabi tak ajar itu. Ikutkan logik, nak mati boleh tak orang mati dengan apa kita jentik je? Boleh. Kan ada orang kena ketuk kepala macam kes ada dalam masuk khabar ni. Budak tu dia tumbuk abang dia, mati. Atau pendarahan berlaku dalam otak kan, mati. Itu kita panggil, kalau ikutkan asbab dan sebagainya, boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang jentikkan jari kita orang mati. Tekan Swiss meletup semua pun boleh juga. Konsep dia sekarang ni masalah tajrid. Tadi bukan maksudnya kosong, tak ada ambil asbab. Siapa kosong ambil asbab, dia salah. Bukan mengikut jalan Muhammad SAW. Siapa kosongkan diri dia, kononnya tak kira asbab ni. Tak makan, tak sekian. Asbab dia kena ambil juga. Lapar kena makan, sakit ambil ubat. Ini macam tajrid, kosong. Kenapa tak jujur tu? Aku kosongkan diri kepada Allah Ta'ala semata-mata. Salah. Sebab kan dia buat itu, macam darjah tinggi kalau Nabi, who is higher than the prophet? Who is higher than the prophet? The problem is, ada orang dia pakai falsafah, logik. Tapi Nabi takkan ada yang tinggi daripada Nabi kot. Kalau Nabi suruh asbab, kan Aisyah sebut apa, masakkan ubat, buat ubat untuk dia, ada Nabi terima. Tak tajrid lagi Nabi. Itu kan jaga-jaga sikit. Banyak orang kata tapi tak betul. Cakap falsafah betul. Boleh kita masukkan dalam falsafah kan? Masuk macam-macam. Tapi dalam masa yang sama apa? Ikut syariat salah. Macam devotion diri pada manusia. Macam sahabat Nabi 3 orang yang kata dengar Nabi ibadat macam mana. By logic, dia dengar Nabi punya ibadat sikit. Lepas tu dia kata, memanglah sikit. Nabi ni dosa dahulu akan datang dah ampun. Kita ni dosa tak ampun lagi. Maka seorang tu kata, aku nak semayang tak nak tertidur. Ada orang kata, aku nak puasa tak nak berbuka. So that they can compete ataupun sampai tahap duduk sama dengan Nabi. Bukan nak bertanding dengan Nabi. Pasal nak bersama dengan Nabi di syurga. Nak kejar cara biasa Nabi buat yang sikit-sikit ni, kita buat macam tu je. Cukup ke? Tak cukup lah kot. So, memanglah tak cukup. Nabi dosa dahulu akan datang. Logik akal. Kan seorang tu kata nak kahwin perempuan, pasal nanti macam benda. Tak kahwin tak sibuk nak cari barang, tak sekian, kan duduk seorang kan berzikir tak ada hal. Kalau dah kahwin kena cari makanan, kena bekerja, kena cari tengok anak sekolah ke tidak. Letih pula nak ngajar bini semayang kan. Ini aku tak gerti lah pula kena ngajar. Payah pula kan. Jadi dia kata, aku kosong tak nak kahwin dengan wanita. Tapi Nabi kata apa? Ama wallah, ada pun demi Allah. Aku Nabi kata, benar-benar orang paling takut dan juga paling takwa pada Allah. Di kalangan kamu, inilah akhsyakum wa atqakum minallah. Aku orang paling takut dan paling takwa di kalangan kamu ni kepada Allah Ta'ala. Nobody is more than me. Maksud dia bukan Nabi nak belagak. Nabi tunjukkan, tak ada iman lagi tinggi dari aku. Tak ada takwa lebih tinggi dari aku. Tak ada ketakutan lebih tinggi dari aku. Tapi, aku semayang, aku tidur. Aku puasa, aku buka, aku kahwin dengan perempuan. Siapa tak suka sunnah aku bukan golonganku. So, tajrid kosong tadi macam tu macam. Kenapa tu? Dia tawakal je. Itu macam saya, macam ada orang macam ada ni macam saya sendiri tak makan Panadol. Orang kata kenapa tak makan Panadol? Saya allergic. Saya makan Panadol dia bengkak-bengkak. Dia demam duduk diam je. Dia kata tak makan apa? Kenapa tak makan? Mana? Tawakal ke? Saya kata pada tawakal. Saya makan je dia akan naik. Naik kejap bengkak sini. Bengkak sini. Besok bengkak sini pula. Dia lari. Tak tahu kenapa. Jadi sejak saya umur berapa? Tingkatan 1 ke 2. Saya stop ya, lebih kurang lah. Saya stop makan Panadol sampai sekarang. Kalau demam guling, duduk dia diam lah. Ubat lain doktor nak bagi apa? Panadol tu yang menikan suhu badan. Kalau dia kata benda lain apa, guling lah. Ambil air, tak apa kepala nak buat benda. Dah kena dia tu kan saya kena 2 tahun lepas H1N1. Tahu kan? Kan? Pergi hospital kan?
Doktor tak tahu nak buat apa. Nak injek, tak boleh injek benda lain. Dia nak kurangkan suhu badan tu, ambil ice pack tu, letak sini, letak sini, letak sini. Nak cakap apa? Dia masuk air. Dia tak boleh buat apa. Pasal nak turunkan suhu badan, dia orang kata paling cepat mudah adalah apa? Panadol. Pasal apa tak? Pasal nak bagi kurangkan kita punya rasa sakit badan kan. Jadi kita punya, dia actually panas tu sebab badan kita tengah sibuk lawan bakteria ke kuman dalam badan kita. Dia bergerak dengan laju, rapid. The movement kan, darah daripada sini hantar sini, sini hantar sini. Tapi kita kata badan kita nak hilangkan rasa tadi dengan makan Panadol, tu je. Tapi problem dia tak boleh. Makan bengkak-bengkak. Bukan sebab tawakal bagusnya tak ini. Tak ada tu terang tu tak ni. Saya tak makan sebab tu je. Kalau kita boleh makan, saya makan. Dia makan dia bengkak apa benda? Itu bengkak sini. Betul bengkak sini. Ngarut je. Jadi maksud dia bukan tajrid. Itu kan tajrid panggil. Pasal Nabi kata Allah Ta'ala turunkan penyakit, turunkan ubat. Berubatlah. Yang berubat dengan benda haram tu je cerita dia. Maksudnya kita kata konsep tadi sahabat Nabi dah Allah Ta'ala Nabi suruh berubat. Nabi sendiri orang Arab apa doktor-doktor Arab datang ubat, Nabi terima, Nabi tak ada macam balik, datang je nak ubat aku. Balik. Engkau balik. Aku berserah pada Allah Ta'ala. Ini tawakal kepada Allah. Tak. Dia bagi dia pegang. Lepas tu Aisyah diajarkan tu sebab Nabi Aisyah radhiyallahu anha dia paling pandai berkenaan perubatan. Rempah-rempah ni kan, herba-herba ni, pokok-pokok apa untuk ubat apa, dia paling pandai. Sebab ketika mana doktor-doktor Arab tadi Nabi sering sakit kat rumah Aisyah. Jadi diorang datang, Aisyah adalah tukang apa? Buat ubat berkenaan. Tu konsep dia. So asbab kena ambil. Kalau tidak masakan para sahabat pergi gali parit. Musuh tak sampai terpulangkan kita. Hadap je. Tak ada dada pun tak mati. Nak mati tak mati sudah. Betul? Tajrid. Kalau faham yang kat cerita tu lah. Tapi problem sekarang gali parit apa hal? Seharian gali parit, pecah batu gali parit. Lepas gali parit kan? Gali parit untuk apa tak nak sekat musuh datang. Kan kalau ikutkan malaikat nak jaga, malaikat jaga. Kan duduk depan tu kan malaikat ada saja. Masuk lintas je kata kan. Tak ada hal. Tapi disuruh kita ambil asbab. Pasal daripada asbab tadi Allah Ta'ala akan bawa apa? Itu baik. Asbab tu adalah apa? Qadar syar'i. Yang berubah qadar kauni dengan qadar syar'i. Kita dah syar'i tak nak buat, tak nak ikut, tak nak sekian. Macam mana nak dapat ini? Maksudnya penyerahan Allah Ta'ala bukan kosong, hanya kosong je. Serah. Kalau kita kena tahu bahawa penyerahan tadi tu bermula daripada kita buat benda tu dah memang penyerahan dah. Kita tahu nak jadi tak jadi terpulang pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku buat kerja je. Kena tahu macam tu. Berjaya ke tidak terpulang pada engkau. Aku tak kisah. Aku tahu yang baik adalah daripada engkau. Yang baik adalah engkau, yang buruk daripada engkau juga untuk kebaikan aku sendiri. Terima. That's total submission. Itu tajrid dipanggil. Bukan tajrid tadi tak buat langsung. Duduk diam, dahaga. Pandang air. Tak boleh kak? Macam kalau betul kan lapar, kita diam, tajrid, lepaskan diri Allah Ta'ala. Pun tak boleh kak? Tu kadang-kadang kalau banyak orang cerita bab tajrid ni, dia takkan kata higher, dia kata higher daripada ni. Tapi bila bab ni ini pun tak lepas. Kan nak hilang dahaga, actually hidrogen dan oksigen ada tak kat udara? Ada kan? So kalau kita tajrid pada Allah Ta'ala nak bagi kita hilang dahaga, boleh tak? Boleh. Sedut je lah. Kan selain daripada oksigen masuk, dicampurkan juga dengan hidrogen dan bukan setakat tu, makanan pun boleh. Betul apa? Kan kita apa untuk karbohidrat, karbon, hidrogen, oksigen masuk. Betul dia. Sampai ke paru terus sedut, lepas tu perut kita pun jadi gula. Mana boleh? Tak boleh. Tak apa-apa. Sebab ni bagi asbab kena ambil. Siapa kata asbab ni menyebabkan orang tu hilang tajrid, salah. Sebab Nabi ambil asbab. Tu tanda kita ni ikut dengan aturan Allah Ta'ala. Ini hukum Allah. Allah Ta'ala jadikan daging kau ni macam tu. Api membakar. Kan kita beli daging nak masak. Tapi asbab untuk apa? Asbab kan? Untuk daging air itu menggelegak adalah api. Datang kita nak pasang api. Pandang lama-lama. Buat solat hajat dia masak. Nak masak juga. Itu nama dia bukan tak boleh pakai. Ubat ayat Quran buat sendiri je. Tak payah pergi jumpa ustaz. Bacalah. Pasal para sahabat bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil macam cara dia gitu. Kita ajar itu kan. Tahu kan saya ajar itu? Dia cari jampi air ni dia begitu. Dia air liur sikit dengan angin. Angin dan air liur sikit. Nanti kita buka tu kita buat ini. Lepas tu anak kita sakit kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ataupun sampai habis baca buat itu. Itu bagi dia minum. Taklah. Bukan kena ustaz tu pakai serban sekian auzubillahi minasyaitonirrajim. Mana kerja lain. Nak dengan ustaz belajar berkenaan dengan faham Quran, faham hadis. Bukan datang ustaz minta air jampi.
Air jampi buat sendiri. Ustaz ajar. Ni cara dia, Nabi hadis Nabi SAW, sahabat buat macam ni. Buat macam tu. Buat sendiri-sendiri. Adapun, pasal ini amal. Contoh macam solat, saya boleh ajar. Tapi untuk solat, saya kena solatkan untuk awak ke? Kan? Ni saya solatkan. Berapa? Berapa rakaat nak? Mana boleh? Solat, saya boleh ajar. Tapi cara dia buat sendiri, betul tak? Itu tengok masalah. Jampi air. Contoh. Itu masalah. Pasal apa? Kalau dia kata macam tu, dia ada masalah. Pasal apa? Dia menetapkan satu benda yang tak ditetapkan oleh Nabi. Pasal siapa jamin baca 5 kali baru jadi? Siapa jamin? Siapa yang jamin untuk benda tu jadi kena baca 7 kali? Kalau Nabi kata baca sekian-sekian banyak kali, Nabi kata itu Nabi, itu wahyu. Orang yang bukan Nabi ni. Tapi kalau kita kena ada satu hadis yang satu sahabat, dia baca Fatihah saja, lepas tu dia balik beritahu Rasulullah, Rasulullah kata apa yang kau baca. Dan Nabi kata apa? Rasulullah, dia baca Fatihah. Sebab apa? Sebab apa Fatihah dia baca? Tak baca surah lain. Sebab surah Fatihah ni Al-Quran Al-Azim, Sab'ul Mathani wal Quran Al-Azim, Quran yang agung. Bahkan datang dalam hadis yang lain, Nabi kata surah paling agung dalam Quran. So dia baca surah paling agung dalam Quran. Mana kalau dalam perawatan the problem is Fatihah aja. Datang orang lain datang ayat sekian sekian, ayat sekian sekian, sakit kepala baca ayat ni, sakit perut. Ini masalah lah. Dia janji tentang mana? Yang problem sekarang, mana ada ustaz yang datang membuat orang ni baca surah ni, dia baca surah macam campur. Kejap surah sekian, kejap surah sekian. Dia kata kalau sakit perut ni, sakit apa perut Okey, sakit perut dia formula dia Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Falaq. Sakit apa? Sakit kepala migraine. Fatihah, dia ada formula. Who make the formula? Kalau kita nak masak kek, nak jadi kek, campuran berapa air, berapa tepung, berapa gula, berapa garam dan sebagainya, ada kan? Mana dulu, telur putih, telur ke kuning telur, betul? Nak jadi roti canai je ni? Pun sama juga kan? Dia ada kadar dia kan? So sekarang dia formula untuk buat roti canai. Ada tak formula dia? Formula buat kek, ada tak formula dia? Formula untuk sakit migrain. Kalau ada orang datang, formula untuk ubat sakit migrain, ayat sekian. Macam mana? Who jamin? Faham? Jadi ayat yang boleh kita, ayat Al-Quran hanya Fatihah atau mana-mana surah yang kita suka. Bukannya yang kita restrict diri kita untuk tu. Don't restrict yourself. Kalau akak suka macam aku suka wadduha, baca wadduha je lah kat air untuk bagi anak aku. Bacalah. Don't make yourself restricted to one. Orang kata, kalau macam buat kek, akak langgar, buat cara macam roti canai. Akak letak minyak, lepas tu akak masak dalam kuali, dalam periuk. Jadi tak kek? Tak. Sebab apa? Sebab dia tu formula tu khas. Sekarang ni, formula tu boleh tukar tak kalau untuk masalah doa tadi? Doa lah, apa benda pun tak ada masalah. The problem is bagi orang-orang yang belajar perubatan Islam ni, dia ada hukum dia. Hukum dia surah sekian, ayat sekian, ini. So, mana boleh? Kecuali orang tu nak kata macam saya sebut tu, nak RM5, nak keluar dari rumah, naik motor FZ, pukul 11, pukul 10.30, pukul 10, kemudian lintas NKVE, kemudian bawa kelajuan 120 sejam, corner dekat tol tu, tengok tepi belah kiri, nanti ada duit. Boleh tak suruh orang lain buat macam tu juga? Tak boleh kan? Macam mana orang tu boleh kata kepada kita, baca surah sekian, baca ayat sekian, sekian-sekian kali, waktu sekian-sekian, anda akan baik. Who can give the assurance? Siapa? Faham? Okay? Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.